أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا ومسلم الكل الحمد لله لا شريك له لا إله إلا المسلم. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من شرك. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama sekali kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah, telah membimbing kita sehingga kita berada dalam kalangan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan kepada dosa-dosa kita, memaafkan kita, mengurniakan kita husnul khatimah di akhir daripada kehidupan kita, mengurniakan kita taubatan nasuha sebelum kematian. Sebelum kita mati, Allah kurniakan kita taubat nasuha, taubat yang menghapuskan segala dosa-dosa, yang melayakkan kita untuk mendapat keafiatan dan keselamatan dalam kubur, keselamatan dan keafiatan di akhirat kelak, bahkan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat mulia, bulan dilahirkan junjungan Nabi Muhammad SAW. Ia mengingatkan kita kepada akhlak baginda SAW, sebagaimana firman Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada kedudukan akhlak yang sangat mulia. Allah memberikan pengisytiharan terhadap kemuliaan baginda SAW. Meskipun ada di antara manusia yang menghina Rasulullah SAW dengan berbagai penghinaan, sejak di zaman baginda SAW diangkat jadi Rasul, sehinggalah saat ini masih ada, masih ramai yang menghina Rasulullah SAW dengan berbagai cara penghinaan. Ada yang menghina melalui lukisan kartun, dan orang tersebut telah pun berambus. Saya katakan berambuslah, sudah mati. Hebat bagaimanapun dia menghina Rasulullah SAW dengan dilantik oleh kerajaan Denmark ini, bodyguard polis, akhirnya polis ini dua-dua pun mati sama. Kalau Allah berkehendak ni, tidak ada siapa yang boleh menghalang. InsyaAllah, sebab itu kita insyaAllah, kalau Allah berkehendak akan jadi. In lam yasha' lam yakun. Kalau Allah belum berkehendak tak akan jadi. Jadi bila Allah berkehendak ni, orang yang menghina Rasulullah SAW ni akan disiksa, tidak kunjung habisnya. Banyak kita tengok orang menghina Rasulullah ni, ada yang kita dah tak tahu lah apakah penghujung kehidupan mereka. Ada yang memang dinampakkan oleh Allah SWT akhir daripada kerja hidup mereka ni. Saya melihat kepada peristiwa aksiden ni, kereta saya tak ingatlah nama orang ni, agak susah disebut. Jadi beramai orang yang menolong untuk memadam kebakarannya. Dispray lagi dengan alat bantu untuk memadam api ni. Tak juga padam-padam. Bila Allah berkehendak api tidak padam, tidak akan padam. Bawalah apa-apa.
Sebab Allah memang nak memberikan pengajaran kepada manusia yang sombong, ya. Manusia yang sombong, ya, bongkak, ya. Oleh yang demikian maka kepada manusia yang masih hidup ni, bertaubatlah kepada Allah, ya. Ingatlah banyak-banyak bahawa kita akan mati, ya. Satu ketika kita akan mati, ya. Kita akan berjumpa dengan pencipta alam, ya. Jadi Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang memang, ya, walaupun dia sudah wafat, Rasulullah SAW ni, dia katakan para nabi ni ahya, mereka hidup, ya, di alam mereka, ya. Yurzaqun, diberikan rezeki kepada mereka, ya. Mereka mempunyai derajat yang sangat tinggi, ya. Jadi pada bulan Rabiul Awal ini, ya, mari kita, ya, mentelaah sejarah dan sirah Rasulullah SAW, ya. Bacalah kitab sirah Rasulullah SAW, ya. Ambillah, ya, pengajaran daripada sirah baginda Rasulullah SAW ni, ya. Kalau kita sekadar melaungkan slogan, ya, cinta Rasulullah, ya, tapi mari kita berselawat, ya, tetapi kita sendiri tidak selawat, ya, tapi kita tidak kenal, ya, sirah Rasulullah SAW, kehidupan Rasulullah SAW, maka, ya, dia tidak akan jadi, ya, tidak akan terjelma rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak cinta. Begitulah Rasulullah SAW ini tidak akan dapat kita cintai baginda Rasulullah SAW ini melalui sekadar slogan-slogan, ya. Dia kena membaca tentang sirah Rasulullah sehingga kita, ya, jatuh cinta kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi banyak sangat hadis-hadis yang cerita tentang peribadi Rasulullah SAW, ya. Oleh yang demikian maka, ya, luangkanlah masa untuk membaca sirah Rasulullah SAW ni, ya. Sirah yang, ya, sangat cantik, ya, yang telah dipaparkan ataupun ditulis oleh para sejarawan atau para mu'arrikhun, orang yang telah menulis tarikh ataupun sirah Rasulullah SAW ni, ya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada selawat, dan salam pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Semakin banyak selawat kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat kita, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, dekat kita dengan Allah SWT, dan semakin diangkat derajat kita untuk mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita, ya, baca hadis. Bila kita baca hadis ni, kita ingat dengan Rasulullah. Ini kelebihan kita baca hadis ni, ya. Jadi bukan baca sekadar baca, tetapi bila kita baca hadis ni, kita ingat dengan Rasulullah SAW, sebab dia adalah sabda baginda Rasulullah SAW, ya. Rasulullah ni, bila dia kata demikian, itu Rasulullah, ya. Rasulullah sedang bersabda, ya. Seakan-akan kita melihat baginda Rasulullah SAW sedang bersabda. Begitulah, ya. Semakin banyak kita membaca hadis Rasulullah SAW ni, terasa dekat, ya, sedekat kita dengan Rasulullah SAW ni, di samping kita membaca sirah baginda Rasulullah SAW ni, ya. An Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat zarah. Zarahnya kecil sangat-sangat, ya. Asal-asalnya lebih kecil daripada coronavirus lagi. Coronavirus tu memang kita tak nampak kan sebab dia kecil. Dia lagi kecil lagi. Pecah. Kalau ada, ya, sifat itu dalam hati seseorang ni, maka tidak akan dapat masuk syurga. Kemudian ada seorang di antara sahabat ni berkata, sesungguhnya seseorang itu suka jika pakaiannya indah dan sepatunya indah. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah.
lagi mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, menghina manusia. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita beramal soleh, melakukan amal-amal yang diwajib oleh Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan amal-amal yang sifatnya anjuran, yang sunat, jangan lupa kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita daripada sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni maksudnya sifat-sifat yang tercela. Seperti apa? Kibrun. Ini di antara kita belajar ni. Kibrun maksudnya sombong, bongkak, dengki, riak, ujub, sum'ah. Apa lagi? Banyak sifat-sifat ini yang perlu kita belajar agar kita tidak dihinggapi oleh penyakit ini. Kadang-kadang orang ni beramalnya cukup cantik, sembahyangnya, puasanya, sedekahnya, tetapi masih ada lagi sifat-sifat sombong, ada lagi sifat riak. Dalam dia beribadah ni menunjuk kepada orang, nak orang lain tahu. Kalau tidak ada orang tahu, dia rasa tak seronok. Dialah orang tahu kita beribadah. Itu maksudnya apa dia? Sum'ah. Semua maksudnya memperdengarkan agar orang dengar dia beramal. Riak itu menunjuk amal dia. Ada orang ni senyap-senyap, tetapi dia sebenarnya ada penyakit dalam hati dia. Jadi orang macam inilah yang kita perlu bersihkan. Perlu kita bersih daripada diri kita ni. Rasulullah menyebutnya tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Dalam minggu bila saya rasa ada sahabat dalam grup WhatsApp Masjid Darussalam ini yang share ciri-ciri sombong, ciri-ciri orang yang sombong ni ada banyak kita tengok kan. Kalau orang kadang-kadang orang ni banyak sangat masuk WhatsApp ni, tak sempat nak baca, terlepas macam tu aja lah. Tapi kadang-kadang saya tengok je, cantik, walaupun dia bukan hadis, tetapi dia daripada kajian, daripada hadis-hadis dikaji orang. Kalau orang sombong macam ni ciri-cirinya, tak boleh ditegur. Itu sombong lah tu, tak boleh tegur langsung. Tegur tu memang marah, seolah-olah dia ni maksum. Nabi yang maksum pun ditegur pun dia terima Rasulullah ni. Ditegur, tapi dengan adab, bukan maksudnya tegur menjatuhkan marah orang. Dia tak nak pendapat orang. Ini pun sombong. Dalam mesyuarat tu memang dia yang hero. Tak nak pendapat orang, tak nak. Saya nak macam ni juga. Untuk apa mesyuarat kalau macam tu? Biarlah dia seorangnya keluarkan pendapat, dah settle. Tak payah panggil orang ataupun AJK untuk mesyuarat. Jadi susah. Kalau duduk dengan orang yang sombong ni, seorang je cukup. Memang sakit hati kita. Sombongnya dia ini. Ya Allah. Tak nak bergaul dengan orang, itu dia antara ciri sombong. Tak nak. Kalau kita tengok hadis ni, hadis sebelum ini kita tengok Rasulullah ni, dia bergaul dengan siapa saja. Sehingga ada seorang perempuan ni, dia pegang tangan Rasulullah, dia ajak berjalan di sekitar Madinah, jalan ke mana-mana. Rasulullah ikut je. Kalau ikut Rasulullah ni pemimpin agung ni, macam mana boleh dibuat macam tu? Rasulullah ni tawaduk, rendah dirinya, rendah hatinya Rasulullah SAW, sehingga dia layan siapa saja yang ingin bergaul dengan baginda ni. Budak-budak ni Rasulullah ni salam, Assalamualaikum kata, betul disalam, dipeluk, sehingga budak-budak pun rasa dihargai. Itu Rasulullah SAW ni. Tapi kalau orang sombong dia tak, yang macam ni tak main dah, dia kata tak main ni. Dan orang tentu dia tak duduk, dia kelas-kelas dia saja, kelas kayangan. Ini macam ni, ni tak masuk ni. Saya ni kelas yang tak berpijak kepada bumi. Macam ni. Na'udzubillah, itu sombong. Sombong. Kalau kita tengok apa makanan-makanan dijual di jalan-jalan tu, ini tak main ni. Kita VIP punya 5 bintang hotel baru kita makan. Itu sombong. Banyak sangat sifat sombong yang disenarai oleh ulama ni, nak menyatakan bahawa manusia ni boleh sombong dengan berbagai-bagai sebab harta, sebab pangkat, sebab keturunan, sebab anak, boleh jadi sombong. Tengok
Sebab pengikut dia boleh jadi sombong. Sebab kedudukan boleh jadi sombong. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Macam mana harta boleh jadi menyebabkan orang jadi sombong? Kita tengok Qarun ni, dia orang yang banyak harta. Sehingga dia mengaku bahawa harta itu hasil daripada titik peluh dia. Itu Qarun, ya. Qarun. Kita tengok. Contoh siapa Firaun? Itu orang yang berkuasa tu, ya. Sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Akhir-akhirnya mengaku jadi Tuhan. Bukan calon-calon lagi. Tuhan, ana rabbul alam, ana rabbukumul a'lam. Akulah Tuhan yang sangat tinggi. Akhirnya Allah tenggelamkan. Namrud Allah tenggelamkan dalam perut bumi. Itu semuanya jadi pengajaran kepada kita. Yang sombong ni. Itu kelas sombong yang kelas kayangan tu. Kelas sombong hebat-hebat. Nauzubillah. Dia tak kira dia. Kelas kayangan ke kelas dalam bumi ke, kalau masih ada sombong tu, sebesar zarah kata Rasulullah SAW tadi, tak akan dapat masuk syurga. Nauzubillah min zalik. Dalam hadis kursi, Rasulullah dikatakan Allah SWT berfirman, al-kibru ridai. Rida itu kalau ikutnya selendang. Kita tak boleh nak samakan dengan manusia lah, selendang yang kita letak di sini. Kalau kita nak kata macam ni lah, sifat sombong itu adalah milik aku, kepunyaan aku. Allah boleh sombong sebab itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Tapi bila manusia menyarung jersey sombong ini, maka dia jadi rosak. Allah murka kepada dia. Tetapi Allah sendiri pakai sifat sombong ni, itu memang sebab dia memiliki segala-galanya. Allah memiliki segala-galanya, langit dan bumi. Apa-apa saja Allah milik Allah. Lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang meninggal dunia ataupun kena musibah, kita mengatakan kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Sebenarnya bukan tunggu orang mati kita ucap ini. Orang dapat aksiden atau kecelakaan, kita inna lillah. Kadang-kadang orang terkejut bila kita sebut macam tu. Siapa yang meninggal? Tak, orang aksiden. Boleh kita ucap inna lillah. Boleh kita ucap inna lillah. Oh, hilang motosikal, inna lillah. Milik Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Allah bagi kepada kita. Apa kita nak sombong? Jadi orang ni boleh sombong disebabkan kedudukan dia. Kedudukannya ramai penyokong dia sehingga dia rasa dia boleh duduk lama. Harta dia banyak sehingga dia rasa boleh duduk lama juga. Yang ada anak pun sama juga. Nauzubillah lah. Orang kadang-kadang kalau ada ramai anak ni jadi sombong. Nauzubillah min zalik. Itu kena istighfar banyak. Dia tengok orang yang tak ada anak ni disepelekan. Lama kita jumpa. Itu bukan, ini yang realiti sebenarnya. Dia kata ramak kita jumpa 10 tahun berapa orang dah anak? Baru seorang. Seorang aja. Kami dah 10 orang dah. Itu sombong tu. Sombong dengan keturunan Allah yang bagi anak tu. Sebagaimana Allah bagi gaji kita setiap bulan sekian banyak, kita malu nak tunjuk kepada orang sebab tak banyak tu. Tapi anak yang kita miliki ni, kita rasa ramai anak ni, jadi kita pun tunjuk kepada orang. Apalagi kalau anak itu dapat BA-nya, masternya, PhD-nya, lulus semua, jadi sombong. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Jadi tidak patut. Jadi menyepelekan orang lain, padahal itu milik Allah. Anak itu Allah yang kurniakan. Saya ada kawan sampai sekarang dia belum dapat anak lagi. Bila dia jumpa kawan-kawan lama dia kata, teruk betul soalan-soalan kawan dia kata, belum dapat anak lagi. Sakitnya dia kata, aku kena ini, kena sindir. Saya pun pernah rasa juga, sebab saya 5 tahun baru dapat anak. Bila balik hari raya tu memang kena sindir aja. Dah 3 tahun dah you kahwin belum dapat anak kah? Belum ada rezeki. Dia kata, pelik juga, mandul kalian. Saya sakit menyakitkan hati kita. Dia kata kita mandul. Sakit kita rasa Yang lagi teruk lah kata, kita tak simpan dia mainkan. Itu lagi teruk memang biadab betul.
Jadi orang yang seperti ini dia tak ingat bahawa apa yang Allah kurniakan kepada dia dari sejak anak, itu daripada Allah. Daripada Allah. Jadi jangan sombong, jangan sombong. Kerana manusia bila jadi sombong bila dia tak ingat dengan Allah. Jadi bapa kes ni daripada kawan saya, dia kata aku tak nak jumpa dah kawan-kawan ni. Tak nak jumpa dia. Bila jumpa dia kata memang sakitlah. Dia tanya, bayangkan siapa yang tak nak anak? Dia orang berkahwin kan, dia anak-anak. Tapi Allah belum bagi, ataupun memang takdir Allah dia tak bagi, ada hikmahnya. Orang yang tak ada anak di akhirat tak ada soalan tentang anak. Tak ada soalan. Tenanglah jiwa. Orang yang ada anak ditanya satu-satu ni, apa yang kau buat kepada anakmu ini? Tanggungjawab, suruh dia solat tutup aurat, sudahkah? Ayah tu utamanya. Kalau tak settle, memang susah nak masuk syurga. Itu kekurangannya orang ada anak. Tetapi kalau anak ni baik, untungnya dia masuk syurga. Menjadi penyumbang pahala. Tapi kalau tidak, dia akan menjerumus dalam neraka. Bagi orang yang tak ada anak, apa boleh buat? Itulah takdir Allah. Allah tahu. Dan dia tak ada soalan apa-apa tentang anak. Mana anak ni? Tahu aku tak ada anak, kata. Nak buat apa? Engkau ya Allah yang takdir aku tak dapat anak. Banyak lagi orang yang dapat pakaian yang cantik pun sebenarnya dalam hadis ini Rasulullah sebutnya. Bila bertanya salah seorang sahabat bertanya tentang orang ni suka pakaian yang cantik, dia kata, kasut yang cantik, adakah itu sombong? Tidak, kata Rasulullah SAW. Tidak semestinya. Tapi boleh jadi sombong kalau dia niatnya sombong. Pakai itu memang mahal-mahal. Dia tak akan pakai melainkan yang berjenama. Jenama kasutnya, jenama bagnya, jenama cermin matanya, orang pun tahu. Kalau orang jenis sibuk dengan apa jenama tu memang tengok, oh ini memang mahal ni cermin mata ni. Apa lagi? Kasutnya, oh ini satu ni memang 2-3 ribu satu. Jadi dia tak main yang murah-murah. Itu boleh jadi sombong. Tetapi kalau dia niat nak pakai ni, ini Allah nikmat Allah ni. Tapi dia tidak niat sombong, tak ada masalah. Sebab Rasulullah kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. So Allah ni maha cantik. Allah maha cantik. Sebab Allah mencipta kecantikan, sudah tentulah Allah maha cantik. Dia adalah sumber kecantikan. Kalau kita tengok laut cantik, bunga cantik, warna-warni cantik, Allah yang menciptakan segala kecantikan itu, sudah tentulah dia sangat-sangat cantik. Allah jamilun yuhibbul jamal, dan mencintai kecantikan. Tak apa kita guna yang cantik-cantik, tetapi jaga hati kita, jangan sombong. Jangan melekehkan orang lain yang pakai tak cantik. Dia kata, Allah kesiannya, tengok orang tak. Mungkin dia ni zuhud, jenis orang yang zuhud, orang yang tak nak mencintai dunia ni. Ada orang yang kaya tetapi kita tengok low profile. Bintulu ni ada orang macam tu, kita tengok dia ni billionaire sebenarnya, tengok kereta Honda ajak dia pakai. Aduh, billionaire mana ada pakai Honda ajak? Tetapi ada di Bintulu, kita tengok orang macam tu. Tahu kenal, saya tak boleh sebut lah. Pakaiannya simple aja. Tak ada orang sekali jumpa dia kata dia orang kaya. Tapi lama-lama dia kata, oh rupanya dia orang kaya. Tetapinya sangat pemurah, dan memang dia tak nampak sifat-sifat sombong. Low profile. Pahal, nyamuk. Alhamdulillah kita dah dibuka ruang untuk apa, rentas daerah ni macam orang balik kampung. Banyak orang balik kampung, Masya Allah. Ingin juga kita balik kampung, tetapi kena jaga-jagalah SOP, Masya Allah. Ya, apa hal ngamuk di luar tak? Siapa ada kereta? Cek. Jadi kita tengok mutiara-mutiara hadis ni. Keharaman sombong, dan bahawa orang yang sombong tidak masuk syurga jika kesombongan itu menjadi penolak dan penepis iman. Atau ia tidak masuk syurga sama sekali jika kesombongannya itu berupa merasa tinggi dan bangga di depan manusia, baik dengan pakaiannya, baik dengan hartanya, baik dengan kehormatan dan keselainnya. Boleh
berpenampilan bagus atau cantik asalkan tidak sombong. Boleh kita menggunakan pakaian yang ya nak kata mahal boleh, tetapi jangan kita tunjuk-tunjuk kita rasa lebih daripada orang. Ada jenis orang suka tunjuk-tunjuk. Dia tanya orang berapa tu? Dia pegang baju kita supaya dia harap supaya kita tanya pakaian dia, kau mahal juga yang engkau pakai tu berapa? Itu dia nak. Kami pakai tu yalah sialah mahal gila, lebih kurang sikit 10,000. Itulah masa dia nak cerita kepada orang dia pakai yang mahal. Ada jenis manusia macam tu? Ada. Tapi kalau dia niat kerana nak pakai ni nikmat Allah, mensyukur nikmat Allah, tak ada masalah. Tak semestinya sombong, tidak semestinya sombong. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hati sifat sombong ini. Walaupun banyak amal seseorang, tetapi kalau ada sifat sombong, maka dia terhalang untuk mendapat syurga Allah. Padahal syurga Allah itu adalah matlamat ataupun tujuan kita ni. Kita beramal siang malam ni nak cari redha Allah dan rahmatnya, dan akhirnya kita dapat masuk syurga. Itu yang kita harapkan. Tengok lagi hadis lain. An Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi faqala kul biyaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibru qala fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki makan di sisi Rasulullah SAW ni, makan sama dengan menggunakan tangan kirinya. Lalu baginda bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Rasulullah tegur. Rasulullah tengok orang yang makan tangan kiri, Rasulullah tegur. Orang itu berkata, aku tidak mampu. Yalah orang dah biasa tangan kidal kan. Siapa aku? Aku dah biasa makan tangan kiri. Macam itulah. Baginda bersabda, tidak, sebenarnya engkau dapat. Sebenarnya dapat. Tidak ada yang menghalangmu berbuat demikian selain sifat sombongmu. Rasulullah ni tegur Rasulullah ni. Salamah berkata, orang itu akhirnya benar-benar tidak dapat mengangkat tangannya, tangan kanannya ke mulutnya. Akhirnya dia nak, bila Rasulullah tegur beberapa kali, dia pun nak peganglah macam tu. Bila nak angkat dia tak boleh dah. Tak boleh dah. Macam paralyzed lah. Macam stroke jadi. Rasulullah sebenarnya marah Rasulullah SAW melihat orang yang menampakkan kesombongan dia. Jadi akhirnya orang itu tak boleh angkat. Macam tu, na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min zalik. Jadi jangan sombong dengan apa sunnah Rasulullah SAW ni. Sunnah Rasulullah maksudnya di antara cara kita makan yang betul adalah dengan tangan kanan. Walaupun kita ni mungkin daripada baby, daripada kecil lagi dah terbiasa tangan kiri, main badminton tangan kiri, semuanya tangan kiri, tapi makan mesti tangan kanan, mesti tangan kanan. Usahakan macam tu. Jangan tak dapat berkah tu, tak dapat berkah, hilang keberkahan. Sami itu dia kata daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, yang berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu hutullim jawazin mustaqbir, rawahu muttafaqun alaih. Daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata atau bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang ahli neraka? Itu sifat-sifatnya. Mereka adalah orang yang keras kepala, tak nak dengar nasihat orang. Orang yang suka mengumpulkan harta, dan orang yang sombong. Kadang-kadang saya suka juga tengok YouTube ni, tengok perkembangan-perkembangan, kadang-kadang ceramah apa. Ada kita tengok orang ni, yalah manusia ni sombong bila ditegur oleh orang ni. Yalah dia ni buat macam satu kesilapan lah. Buat iklan menunjukkan aurat dia. Adalah seorang ustaz ni, dia tegur, marah dia.
Apa engkau sibuk? Ini kerja Tuhan ni. Dia kerja Tuhan, dia kata nak tegur-tegur ni. Sebenarnya dia perintah daripada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar ni. Kita kena saling tegur menegur sebenarnya. Kalau kerja Tuhan maksudnya siapa yang nak sampaikan kerja Tuhan ni kalau bukan kita ni? Ini orang marah ni, marah dia, tak nak dengar nasihat orang. Jadi wallahu alam lah, mungkin adakah cara menegur itu kurang murni ataupun kurang lembut sehingga orang ni menjadi apa? Jadi bertembung, jadi macam tak nak masuk nasihatnya. Wallahu alam lah. Tetapi Rasulullah menyebut ahli neraka ni, saya tak sebutlah orang tu ahli neraka. Maksudnya di antara orang yang dikatakan ahli neraka ni, mereka ni keras kepala, tak nak dengar nasihat orang. Kita doakanlah orang yang seperti ini Allah bagi hidayah. Kita tak doakan keburukan kepada dia. Orang yang suka mengumpulkan harta bukan untuk sedekah, bukan untuk mendapat rahmat Allah. Dan orang yang sombong, Allah sebutnya orang yang sombong ni keras kepala, sebenarnya dia memang di antara sifat orang yang sombong ni keras kepala. Tak nak dengar nasihat orang, melenting, mudah melenting kata. Bila orang nasihat kata, tak boleh macam tu. Bagi saya macam ni. Marah dia dengan orang. Jadi bolehlah kita jadikan sebagai muhasabah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang keras kepala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka mengumpul harta. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang sombong. Sifat sombong ni boleh dilihat dalam pergaulan, dalam kehidupan. Boleh dilihat tu. Dia tak boleh nak disorok-sorok. Mungkin sekali dua dia boleh sorok, tetapi lama kelamaan dia akan nampak tu. Dia akan keluar macam apa? Lava gunung berapi keluar. Keluar asap dan lepas tu dia akan keluar lava dia. Tengok hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajabatil jannah wan nar faqalat an-nar ihtajjatil jannah wan nar. Oh, dah azan dia. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah menjauhkan kita daripada sifat sombong, keras kepala. Jadilah kita orang yang ruhama, saling sayang menyayang. Betul lah ansur. Kita hidup dengan orang yang seperti ini, kita rasa seronok. Duduk dengan orang yang tidak betul ansur ni memang payah. Dalam satu grup tu ada je seorang, memang kita rasa payah. Dia nak menang dia seorang. Itu disebut sebagai keras kepala. Meeting tu memang dia sentiasa nak menang. Susah, ini memang susah. Siapa-siapa bergaul dengan dia akan merasa memang tak boleh hidup dengan dia. Nauzubillah min zalik. Jangan orang menjadi rasa susah disebabkan kita ada dalam grup, dalam satu kumpulan ni. Nauzubillah min zalik. Marilah kita banyakkan membaca sirah Rasulullah dan bersalawat kepada baginda SAW supaya kita dapat mencontohi baginda SAW. Dan Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.